Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi, hari ini Abang nak bercerita tentang satu kisah iaitu satu tempat di daerah Muar namanya Bukit Mor. Kenapa Abang nak cerita Bukit Mor? Sebab melalui pembacaan Abang, rupanya Bukit Mor ni terjadi 3 legenda Melayu. Si Tanggang, Batu Belah Batu Bertangkup dan juga Istana Bunian. Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, tonton video Abang. Kalau korang berminat, korang boleh subscribe channel Abang. Ini menjadi motivasi untuk Abang cerita dekat korang semua kisah-kisah menarik. Asalnya, Abang nak bercerita tentang Batu Belah Batu Bertangkup. Jadi, bila nak cerita tu, Abang kenalah baca-baca kisah-kisah lama, majalah-majalah lama, internet lah. Rupanya, Batu Belah Batu Bertangkup ni, dia berlaku dekat 3 tempat. Dikatakan 3-3 tempat ni ada Batu Belah Batu Bertangkup. Yang pertama dekat Muar, yang kedua dekat Kelang, dan yang ketiga kat Kelantan. Tapi disebabkan Abang ni orang Muar, ada darah-darah Muar, jadi Abang pun bacalah tentang Muar punya Batu Belah Batu Bertangkup, versi Batu Belah Batu Bertangkup daerah Muar. Selepas tu Abang jumpa, rupanya Batu Belah Batu Bertangkup dekat daerah Muar ni terletak di satu bukit namanya Bukit Mor. Jadi Abang galilah lagi, baca lagi. Bukit Mor bukan hanya cerita Batu Belah Batu Bertangkup. Dia juga ada kisah Si Tenggang dan juga kisah Istana Bunian. Dia ada satu lagi kisah, Tok Si Jau. Pelik kan? Jadi, disebabkan tu Abang tukar Abang punya YouTube kali ni. Abang tak nak cerita pasal Batu Belah Batu Bertangkup je. Abang cerita tentang misteri Bukit Mor. Bangga ada keturunan darah-darah Muar. Kalau korang lupalah, kisah Batu Belah Batu Bertangkup ni dia mengisahkan seorang emak yang mengajuk dengan 2 anak. Lalu si emak ni berlari-lari ke dalam hutan dengan bertujuan untuk membunuh diri. Sambil berlari-lari, sambillah dia menyanyi Batu Belah Batu Bertangkup, tangkuplah aku, telanlah aku kempunan telur tembakul. Dia berlari lagi, lepas tu selepas dia nyanyi, batu pun terbelah, lepas tu dia terjun kat tengah batu, batu tu pun terapat balik. Matilah si ibu, tinggallah anak 2 orang. Lepas tu anak tu kahwin dengan anak raja. Itu tambahan-tambahan lah. Jadi disebabkan kisah tu, heboh satu Malaya waktu tu, yang ibu tu kena telan dengan batu puaka. Kisah tu katanya berlaku di daerah Muar, spesifik lagi di Bukit Mor. Sikitlah Abang nak cerita pasal Bukit Mor. Bukit Mor ni letaknya 17 km daripada Bandar Muar, dia tak jauh sangat. Dulu-dulu orang cakap Bukit Mor ni tempat Perang Dunia Kedua. Dan juga pernah berlaku dekat Bukit Mor ni industri kuari yang korek-korek pasir tu. Lepas tu, sejak daripada kisah emak si ibu ni kena telan dengan batu puaka tu, ramailah orang yang cari. Bukan sekarang, ratusan tahun dah benda ni berlaku. Dan sejak ratusan tahun lah orang mencari mana letaknya Batu Belah Batu Bertangkup di atas Bukit Mor ni. Tapi bukan semua orang boleh jumpa. Korang percaya tak, sebenarnya batu ni katanya berpuaka, ada hantu, ada jin. Sebab itu bukan senang-senang nak jumpa. Yang jumpa selalunya orang yang mendaki secara tak sengaja, tiba-tiba nampak batu besar, lepas tu macam pelik-pelik sikit, jumpa juga. Lepas tu ahli-ahli spiritual macam bomoh-bomoh dengan tujuan-tujuan tertentu, untuk perubatan lah, untuk tuntut ilmu lah, betapa-tapa lah, pun jumpa dengan Batu Belah Batu Bertangkup. Mungkinlah Abang rasa Batu Belah Batu Bertangkup ni kalau nak jumpa ni mesti ada ritual-ritual kurafat lah macam tu. Kalau macam pendaki-pendaki yang jumpa tu secara tak sengaja. Jadi berdasarkan cakap-cakap orang yang pernah jumpa dengan Batu Belah Batu Bertangkup, yang pernah bercakap dengan Batu Belah Batu Bertangkup, ada orang spiritual lah, bomoh-bomoh lah, katanya pernah bercakap lah dengan makhluk yang Batu Belah Batu Bertangkup ni. Nak tahu batu tu adalah Batu Belah Batu Bertangkup, dia ada 2 tanda dia. Yang pertama, kiri dengan kanannya ditumbuhi dengan pokok ketapang, pokok binjai, salah satulah. Dan pokok tu sangat tinggi. Lepas tu daunnya bukan warna merah, bukan warna hijau, daunnya warna merah.
Kiri, kanan, pokok tinggi, tengah-tengah ada batu setonggok besar. Betul lah itu tanda pertama batu belah batu bertangkup. Tanda kedua, korang kena pergi dekat letak telinga, dekat batu belah batu bertangkup tu. Lepas tu dia mengeluarkan bunyi air yang mengalir. Dia bukan bunyi macam air kencing tu, tak. Dia macam air terjun. Meriahlah bunyinya. Agaknya batu belah batu bertangkup tu lokasi air terjun dalam alam bunian kot. Abang tak tahulah. Agaknya. Kalau ada bunian-bunian yang dengar, janganlah marah je, ni agak je. Jadi berdasarkan dua tanda ni, orang cakap ini adalah tanda kalau korang jumpa batu belah batu bertangkup kat Bukit Mor. Jadi ke mana-mana yang teringin lah kata-kata. Kan ada banyak yang pencari-pencari misteri, cari-cari hantu. Apa kata korang pergi cari batu belah batu bertangkup kat Bukit Mor? Lepas tu mintalah tolong ahli-ahli spiritual ke, baca-baca ke, apa-apa sikit, puasa-puasa ke kan. Mana tahu korang jumpa batu belah batu bertangkup. Atau try lah seru batu belah batu bertangkup. Mana tahu dia terbuka. Jangan pula korang terjun dalam tu. Naas, dia kepit korang. Buat rakam. Lepas tu masuk dekat dalam YouTube, channel mesti naiknya. Tapi abang takkan cari batu-batu macam tu. Abang lebih cerita je. Kau jangan harap abang cari. Abang ni tak berapa nak kuat iman. Bukan nak terjun, tapi seram-seram. Legenda kedua Bukit Mor ni berkenaan dengan seorang lelaki yang namanya Si Tanggang. Macam seorang lelaki lah. Kalau korang lupa cerita balik ni, Si Tanggang ni kisah seorang lelaki yang dulunya miskin, lepas tu blablabla jadi kaya, lahir kahwin dengan anak sultan ni. Lepas tu dia belayar, lepas tu dia balik-balik kat kampung balik, lepas tu dia jumpa mak dia, lepas tu mak dia nangis-nangis, Si Tanggang balik, lepas tu Si Tanggang tak mengaku anak dia, lepas tu mak dia cakap sumpah-sumpah, lepas tu anak jadi batu, kapal jadi batu, bini jadi batu, semua orang dalam kapal jadi batu. Itu legenda Si Tanggang. Dia lebih kurang legenda Malim Kundang lah yang dekat Sumatera tu. Sumatera, kat Indonesia tu lah. Mereka tak ingat lah lokasi kat mana. Jadi, orang kata Bukit Mor ni sebenarnya adalah kapal Si Tanggang. Kalau tengok daripada jauh, orang Muar cakap lah kalau tengok daripada jauh, Bukit Mor tu sendiri macam seakan-akan satu kapal yang besar yang dah terbelah dua. Abang pun tak pastilah sebab abang pergi balik Muar, abang balik kampung, tapi abang tak adalah duk tengok Bukit Mor tu, ini kapal ke bukan, kapal ke bukan. Tak adalah. Nanti next time abang balik lepas habis PKP ni, balik kampung ni, abang tengok Bukit Mor. Kalau betul lah, nanti abang ambil gambar untuk korang. Dikatakan Bukit Mor ni adalah bekas kapal Si Tanggang yang disumpah. Betul ke tidak, abang tak pasti. Tapi itulah yang orang sekeliling cakap. Selepas disumpah menjadi batu, dia jadi bukit. Selepas disumpah jadi bukit, dekat situ tinggal ada batu namanya batu belah batu bertangkup. Dah jadi dua legenda. Bangga jadi orang Muar, ada legenda-legenda misteri. Cerita ketiga adalah berkenaan dengan Istana Bunian. Macam dia ceritanya. Dekat Bukit Mor tu dikatakan ada satu batu hampar. Batu hampar ni macam batu yang tebal kan, yang duduknya di atas tanah. Orang dulu-dulu kalau nak buat kenduri kendara, dia orang akan pergi dekat batu hampar tu, lepas dia orang nyalakan colok, lepas nyalakan colok berdoa sekejap. Sebab tujuannya nak pinjam pinggan mangkuk. Besok balik rumah dululah. Balik rumah, dah tu esoknya datang balik, tengok dekat atas batu hampar tu ada banyak pinggan mangkuk. Itu yang orang cerita zaman-zaman dulu sampailah tahun 70-an kalau tak silap kes ni berlaku. Jadi boleh kata semua orang Muar tahu tentang legenda batu hampar ni. Orang kata batu hampar ni sebenarnya pintu ke Istana Bunian. Orang kata lagi lah, kalau batu tu dialihkan, dekat bawah batu tu dia ada lubang ke Istana Bunian. Jadi yang bagi pinjam pinggan mangkuk segala macam dekat orang kampung tu sebenarnya adalah warga-warga Bunian. Sejauh mana betul ke tidak abang tak pasti. Tapi lepas tu abang adalah tanya mak abang orang Muar kan, asal keturunan orang Muar. Betul ke kisah ni orang pinjam pinggan dekat Bukit Mor, dekat batu hampar ni? Mak abang kata betul. Dulu masa dia kecil-kecil, dia pernah dengar orang cerita, orang-orang dekat daerah Muar, kalau tak cukup pinggan mangkuk, pergilah
dekat Batu Hampar tu, mintalah, doalah, cakap nak pinjam pinggan mangkuk untuk kenduri. Besok pagi datang memang ada pinggan mangkuk. Tapi sekarang dah tak ada servis tu lagi. Batu Hampar tidak menjalankan servis meminjam pinggan mangkuk. Sebab dia ada cerita dia. Satu hari, seorang bomoh lah, macam ahli-ahli spiritual lah, bomoh-bomoh ni, dia dapat mimpi Batu Hampar ni demand nak kerbau putih. Kenapa? Jangan tanya abang. Kenapa dia nak makan kerbau putih? Saja cari pasal sebenarnya lah, nak jadikan cerita lah. Dalam mimpi tu, warga-warga bunian yang duduk dekat Batu Hampar tu teringinlah tekak ni nak makan dengan kerbau putih. Jadi dia salurkanlah keinginan tu pada satu bomoh ni. Jadi bila bomoh tu terbangun daripada tidur, dia ceritalah pada penduduk-penduduk ni, Batu Hampar ni inginkan korban kerbau putih. Ramai-ramailah cari mana kerbau putih. Logiklah, mana ada kerbau putih? Kerbau albino adalah kot. Ular albino apa pernah jumpa lah. Kerbau albino tak pernah lah. Jadi disebabkan dah tak ada kerbau putih ni, jadi korang tahu apa dia orang buat? Ramai-ramai lah orang kampung ni pergi cat kerbau dengan cat putih. Cat, lepas tu bukan cat permanen, cat kapur. Zaman-zaman tu mana ada cat-cat permanen kan. Dia catlah kapur dengan kerbau putih tu. Lepas tu dia letaklah kerbau putih tu dekat tepi Batu Hampar tu. Tak semena-mena terpelanting kerbau tu. Selepas tu, sebab apa? Rupanya bunian tu tahu tu sebenarnya bukan kerbau putih, kerbau dicat putih. Sebab waktu dia orang hantar kerbau tu dekat Batu Hampar tu, waktu tu hujan renyai-renyai. Jadi bila hujan tu terkena badan kerbau tu, luntur cat tu, tahulah bunian tu, kurang hajar, ini bukan kerbau betul ni, ini bukan kerbau putih, kerbau betul ni, kerbau gelap ni. Dia cempaknya kerbau tu. Sejak daripada tu tiada lagi servis pinjam-meminjam pinggan mangkuk daripada pihak Istana Bunian. Kalau tidak kan orang dapat makan pinggan istana kot, tapi bukan istana orang lah, Istana Bunian. Janganlah pula penduduk Bunian, saya cerita je. Janganlah terasa hati pula ya, orang-orang cerita saya sampaikan aja. Cerita yang keempat adalah berkenaan dengan seorang lelaki namanya Datuk Sijau. Datuk lah, Tok Sijau. Orang kata Tok Sijau ni adalah orang alim datang daripada Pagaruyung Indonesia. Dia datang ke Muar untuk menyebarkan agama Islam. Tapi disebabkan dia terlalu alim lah, ulama'nya lah sangat, jadi ramailah orang-orang Muar yang memeluk agama Islam. Jadi selepas Tok Sijau meninggal, dia orang kebumikan Tok Sijau di Bukit Mor. Dah tahu kat situ ada batu bertangkup, situ juga ada Istana Bunian. Dia orang tanamlah juga Tok Sijau tu dekat kawasan Bukit Mor. Mana tahu lebih misteri. Memang betul kemisterian terjadi, iaitu sejak dikebumikan, kubur Tok Sijau dipenuhi dengan tumbuhan warna hijau. Dan pula yang lebih pelik lagi, burung, lipan, katak, tupai, kancil, ular, semua binatang-binatang yang tinggal di kawasan kubur Tok Sijau berwarna hijau. Patutnya ni benda ni bolehlah orang-orang yang cari-cari hantu ni cari, pergi atas Bukit Mor tu, cari makam Tok Sijau, record ular hijau, katak hijau, lipan hijau, burung hijau, segala-galanya hijau. Rakam, misteri lah, sebab tak semua ular hijau, ada ular warna coklat. Tak semua lipan hijau, lipan memang bukan warna hijau kan, lipan warna coklat, ni lipan hijau. Lepas tu korang jumpa burung hijau, lepas jumpa tupai hijau. Pelik ni. Jadi ini adalah 4 cerita berkenaan dekat Bukit Mor Muar. Yang pertama batu bertangkup, yang kedua Si Tanggang, yang ketiga Istana Bunian, dan yang keempat makam atau kubur Tok Sijau. Jadi abang cadangkan pada sesiapa yang nak cari-cari misteri-misteri, bolehlah
korang melawat Bukit Mor, ajaklah mana-mana bomoh ke, cari batu belah batu bertangkup, cari makam Tok Si Jau. Mana tahu jumpa dengan batu hampar, try lah alih-alihkan. Mana tahu boleh masuk Istana Bunian, tapi pastikan boleh dapat balik ke alam nyata. Takut kalau korang dah masuk sana, terpikat dengan orang sana, kahwin dengan orang sana, hilang pula. Takutlah, sedih bini-bini korang. Okey, terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Ini adalah video-video santai. Sebab abang dah lama tak upload dengan video baru kan. Sebab tak berapa hari, lebih kurang 4 hari lah. Sebab abang ada masalah teknikal sikit dengan video. Sekarang ni dah settle dah okey dah. Jadi selepas ni abang akan cerita serius balik. Ni dikira cerita santai lah. Lepas ni abang akan cerita serius balik. Jadi korang nantikan video abang. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.